Assalamualaikum dan selamat pagi semua warga Lembah. Pagi ini saya nak tunjukkan cara-cara saya menyemai anak biji durian Belanda. Ini anak-anak pokok yang dah saya semai. Ini anak-anak pokok saya, dan pokok ni sebenarnya dah habis. InsyaAllah dalam minggu ni ada orang datang ambil habis. Dah ada berapa ribu pokok yang saya semai habis terjual, Alhamdulillah. Dan yang datang membelinya kebanyakannya adalah daripada grup-grup Telegram dan grup WhatsApp yang saya wujudkan. Mereka bukan sekadar datang sekali membeli, tapi ada yang berulang sehingga 3 kali. Alhamdulillah, puas hati kata mereka. Alhamdulillah, itu yang penting. Bukannya nak untung banyak pun, cuma nak kepuasan hati. Okey, ini kebun saya. Saya nak tunjuk, sebelum saya nak tunjukkan macam mana cara-cara menyemai, saya tunjuk kebun saya. Ini kebun saya. Pokoknya kebanyakannya dah rendang. Saya potong rendang. Pendek kata boleh capai tangan lah. Macam ni. Ni boleh capai tangan. InsyaAllah boleh capai tangan. Tujuan di pruning begitu agar kita mudah nak menjaga, mengawal pokok-pokok tersebut, supaya pokok-pokok tu tak mendatangkan masalah kepada kita. Maksud saya bila bermasalah ialah pokok dah tinggi macam tu. Itu satu saya tak pruning. Tengok buah pun banyak. Memang saya akui buah banyak sehingga 30-40 biji satu pokok. Tapi macam mana kita nak kendalikan? Susah. Kita nak kahwin bunga tak boleh, kita nak ambil buah tak boleh, kita nak ini tak boleh. Akhirnya buah jadi dengan sendirinya, dan buah yang jadi itu buah yang tak cantik. Boleh dikategorikan sebagai buah yang tak cantik sebab dia besar-besar sekilo lebih saja. Nak capai 2 kilo pun susah. Tapi kalau pokok yang kita pruning macam ni, buah dia boleh pergi, bila kita kahwinkan dia boleh pergi sampai 5 kilo, 6 kilo. Sebab kita buat kahwin bunga. Macam sana tu kita kahwin bunga. Yang buah saya balut-balut tu saya kahwinkan bunga. InsyaAllah buah cantik. Kita tengok. Buah memang cantik. Yang kita kahwinkan buah memang cantik. Ni. Ni kahwinkan. Ini lebih kurang umur dalam sebulan. Lebih kurang sebulan. Ini bulan 12, bulan 11 itu hari 24, bulan 11 lebih kurang. Baru sebulan. Besar macam tu. Biasanya pengalaman saya dia boleh capai sampai 5 ke 6 kilo sebiji. Ini buah pokok ialah Thai. Puas hati tanam dia, seronok. Jadi hari ini saya nak tunjukkan cara-cara menyemai biji durian Belanda. Okey, sebelum kita semai, apa yang penting kita perlu sediakan tempat. Ini tempat yang saya sediakan. Saya gunakan polystyrene je. Saya ni jenis orang yang senang, simple. Tak payah nak beli bekas. Bekas ni waktu nak balik daripada pasar, kita jumpa kotak-kotak polystyrene macam ni, saya ambil lah. Dan saya ambil, saya potong, bagi dia rendah sikit. Kalau tidak dia tinggi macam ni. Dia tinggi macam ni. Jadi potong rendah sebab kita nak gunakan untuk tapak semai. Okey, setelah kita siapkan benda-benda tu, bawah dia kita kena lubangkan. Ini lubang-lubang tuan-tuan. Ini lubang, lubang, lubang dan lubang. Tujuan lubang adalah untuk bagi pengaliran air yang baik. Okey. Selepas kita sediakan benda-benda ni, kita kena sediakan juga anak benih. Biji benih, bukan anak benih. Biji benih. Ini biji benih. Biji benih ni saya dah rendam semalaman. Saya rendam dengan apa tuan-tuan? Kita boleh rendam dengan berbagai benda. Contoh kita boleh rendam dengan ketosan. Kita boleh rendam dengan transform. Kita boleh rendam dengan baja easy grow. Apa benda pun tak apa, kita rendam. Ada juga rendam dengan racun kulat. Boleh, apa saja, asalkan dia rendam. Tapi saya tak ada benda-benda tu, saya rendam dengan bawang. Ini bawang tuan. Bawang ni bertujuan untuk menggalakkan pertumbuhan akar dia. Jadi saya rendam semalaman dengan irisan bawang agar pokok ni jadi sihat dan akarnya cepat keluar. Okey, setelah kita rendam semalaman baru kita semai. Okey, penyediaan tapak semai kita tunjukkan. Saya gunakan tanah-tanah yang mudah.
Saya tak gunakan Petmos, saya tak gunakan Kokopet, saya tak gunakan benda mahal-mahal. Saya cuma gunakan tanah pasir. Tanah pasir yang saya campur dengan kompos. Ini tanah pasir saya, tuan-tuan. Kita tengok tanah pasir. Pasir, betul-betul pasir. Okay. Saya gunakan tanah tu untuk menyemai. Sebab apa? Bila kita gunakan tanah berpasir, akan memudahkan air mengalir, air tidak bertakung. Kat bawah ni kita kena tutup dulu, tidak pasir nanti jatuh. Tutup dengan daun-daun. Okay. Bila kita gunakan tanah pasir, pengaliran air akan jadi cantik. Kita siram dia tak bertakung air, dan bila tak bertakung air dia tidak membusuk lah. Biji benih kita tidak membusuk. Okay. Kita isi dulu tanah di dalam ni. Ini saya gunakan tanah topsoil bersama dengan kompos. Kompos ni saya buat daripada rumput-rumput yang saya mesin dan saya peram, simpan bersama dengan mol saya, dan ia menjadi kompos. Bila dia jadi kompos ini, dia jadi baja lah. Senang cerita. Okey, tanah kita dah isi, ratakan, dan cantik tanah. Okey, tak padat, tak mampat. Okey, selepas saya isi tanah, biasanya saya akan siram sikit tanah tu dengan air supaya tanah tu dalam berkeadaan lembap. Okey, kita ratakan dulu. Okey. Okey, dah siap. Selepas kita ratakan, kita boleh mula taburkan biji benih. Kita keluarkan dulu bawang ni. Bawang ni memang untuk kegunaan merendam saja. Okay. Kita keluarkan dulu dan kita boleh tabur je, tuan-tuan. Tak perlu kita nak susun, tak perlu kita nak masuk dalam polybag, tak perlu. Sebab selepas kita tabur nanti, yang mana hidup baru kita alihkan ke dalam polybag. Biasanya saya tunggu dia 4 ataupun 6 daun baru saya alih, cabut, masuk dalam polybag. Okey, satu lagi, tuan-tuan, sebab saya gunakan pasir ni adalah untuk memudahkan pengurusan ketika anak pokok nanti kita nak alih ke polybag. Berarti kalau kita guna tanah yang keras, kita nak cabut nanti kemungkinan akar-akar dia mudah rosak. Tapi kalau pasir ni senang sangat. Kita pegang, cabut je, dia akan tercabut sendiri. Okey. Okey. Dah siap, kita tabur. Biji benih ni kita tabur. Ratakan dalam ni. Saya kalau dalam ni 300-400 biji saya boleh isi. Senang-senang aja. Tabur bagi rata. Sebab nanti tak semua biji benih ni akan tumbuh. Tapi insya-Allah beberapa puluh peratus akan tumbuh. Bergantung pada cara penyemaian kita. Bergantung pada tanah yang kita guna, cara penjagaan kita. Okay. Air lebihan ni pun saya taburkan ke sini. Dan bila dah siap, saya akan gunakan sedikit air. Air ini adalah air daripada larutan mol saya. Okay. Saya akan siram sikit. Bagi siapa yang tak ada mol, tak apa. Siram air biasa pun tak apa. Siram sikit. Bagi dia basah. Bagi tanah tu basah. Okay. Okey, dah siap. Dah siap, tuan-tuan. Ambil balik tanah tadi dan kita tutupkan. Tutupkan balik. Jangan banyak sangat.
Jangan tebal sangat, tutup balik agak-agak dalam setengah inci, 1 inci, tutup balik. Tutup supaya biji benih tu terlindung lah. Okey. Okey. Okey, pelan-pelan siap. Biasanya dah siap macam ni, saya akan tutup dia. Tutuplah dengan apa-apa pun, biarkan. Kalau boleh letak tempat redup, letak tempat redup. Kalau malas letak tempat redup, tak apa, dekat mana-mana pun tak apa. Tapi tutup. Tutup tujuannya anak benih ni dia tak perlu pada cahaya matahari, tapi dia perlu pada haba yang panas. Okey, tutup dia supaya haba panas tu dapat mempercepatkan percambahan anak benih. Biar dia tertutup. Mana saya punya tutup tadi, saya akan tutup. Saya gunakan ni. Okey, tutup. Tutup dan tindihlah dengan apa-apa supaya penutup tu tak hilang. Okey, tindihkan. Okey, tutup elok-elok supaya dia dapat haba yang panas dan mempercepatkan pertumbuhannya. InsyaAllah dalam tempoh, ada orang semai boleh bercambah dalam tempoh 8 hari. Biasanya saya 2 minggu lah, senang ceritalah. 2 minggu ke 3 minggu, InsyaAllah dia akan tumbuh. Bila tumbuh, tunggu dia anak pokok tu dah berdaun, 4 ke 6 anak daun, boleh pindah ke dalam polybag. Saya gunakan polybag kecil je. Ni polybag saya tu, kecil je. Kecil je polybag dah. Kecil, saya tak tahu saiz berapa, 6, bukan 68 kot ni. Ni 57 kot saiz dah. Saya guna saiz itu saja. Okey, itu saja untuk hari ni. Mudah-mudahan ianya bermanfaat. Sila subscribe dan follow kami untuk dapat maklumat terkini tentang durian Belanda. Terima kasih semua.